Bagus. Terima kasih. Terima kasih kita dapat hadirkan diri ke kelas walaupun ramai lagi kawan kita yang belum masuk ni. Harap-harapnya kita nanti pesan-pesan ingat-ingatkan kawan kita supaya masuk kelas, sebabnya ini saja laluan yang kita ada sekarang, tidak ada laluan lain untuk kita belajar. Dan pelajaran memang kita tak boleh stop, kita tak boleh berhenti walaupun ada UPSR ke tak ada UPSR ke. Awak kena ingat kalau dari segi kepentingan untuk secara peribadinya memang kita tak boleh berhenti belajar sampai ke liang lahat, betul, sampai mati. Tapi dari segi pemikiran awak terhadap tiada UPSR, saya rasa kalau awak fikir tidak ada peperiksaan sekarang, maka awak tidak perlu bersungguh-sungguh. Itu adalah silap. Sebab apa? Sebab kalaupun tidak ada UPSR, awak perlu meneruskan pelajaran ke sekolah menengah selepas tahun 6. Betul begitu? Betul ke tidak? Bila awak nak teruskan belajar selepas tahun 6, bermakna akan ada satu penilaian, dan pada saya lah penilaian yang akan ada nanti, akan saya laksanakan nanti, akan cikgu-cikgu jalankan nanti, akan kementerian akan keluarkan arahan nanti, adalah satu penilaian yang lebih terperinci. Satu penilaian yang lebih terperinci, satu penilaian yang lebih tepat terhadap awak semua. Termasuklah juga perangai semua awak, sahsiah awak semua diambil kira. Bukannya cerdik belajar saja. Sikap awak baik ke tak baik awak, cara bercakap awak dengan kawan-kawan, cara pergaulan semua akan disukat, akan dikira semua. Sebab itulah cara penilaian kita ada banyak. Kita ada PBD, kita ada PAJSK, kita ada psikometrik. Semua tu untuk menilai awak dengan lebih terperinci. Bermakna di sini sekarang ini, awak tak boleh nak pandang rendah apabila tidak ada UPSR, awak pun pandang rendah belajar awak. Jadi awak pun nak tak nak je masuk. Sebenarnya jangan begitu. Tak boleh begitu. Silap begitu. Amat silap. Sebabnya penilaian tetap ada. Kenapa? Kenapa saya kata begitu? Sebab selepas tahun 6 awak perlu naik ke sekolah menengah. Nak naik ke sekolah menengah perlukan penilaian. Dan penilaian yang akan dijalankan pada akhir tahun nanti adalah penilaian yang lebih terperinci daripada UPSR. Jangan pandang rendah kalau tak ada UPSR, jadi tak payah belajar sangat. Itu silap. Baiklah, kita teruskan kepada PDPR kita lah. Harapnya semua sudah bersedia. Saya post Google Classroom, Google Form malam tadi pun lebih kurang dalam pukul 10 lebih begitu pun. Tapi sekiranya kalau ikut sebenar konsep Flip Classroom, awak perlu ambil masa untuk menjawab dulu, kan? Siapa yang sudah, saya nak tahu siapa yang sudah buka Google Form yang saya bagi. Okey, Anik, okey. Kalau Syed dah ramai. Ramai dah buka. Bagus. Okey, bagus. Saya percaya yang dah masuk sekarang ni memang positif. Yang tak masuk ni, kawan-kawan kita yang tak masuk kelas ni yang merisaukan, kan? Yang masuk ni mungkin awak selalu boleh dengar saya bagi tahu, awak selalu boleh terima maklumat-maklumat yang saya nak beri. Yang tak masuk kelas dan yang tak aktif, yang tak dapat maklumat daripada WhatsApp, saya tak pastilah berapa ramai yang tak dapat tu, kan? Tetapi harap-harapnya kita yang mana datang ni tolonglah bantu saya, bantu awak sendiri, bantu kelas kita, bantu kawan-kawan kelas kita. Tolong maklumkan pada dia orang mengenai maklumat yang saya beritahu, dan seboleh-bolehnya bagi tahu dia orang masuklah kelas seperti mana awak masuk sekarang. Bukan beban sangat pun, kan? Tak adalah sampai merangkak awak nak masuk kelas pun. Senang je, lagi menyeronokkan. Sebab ini macam kelas kita lah. Saya dekat Google Classroom tu memang sudah ada link, ya. Memang sudah ada link untuk kelas ini. Memang sudah ada link sepanjang masuk untuk kelas ini. Awak boleh je masuk kelas ini, cuma sekarang ni kita belum lagi boleh hias lah kelas kita ni, kan? Mungkin masa akan datang kita akan boleh hias kelas-kelas kita ni. Kelas kita ni kita boleh hias cantik-cantik macam kelas kat sekolah. Tapi sekarang ni belum ada lagi. Tak boleh lagi kita nak hias. Yang ada macam ni, macam biasa, macam ni je, kan? Tak boleh nak hias. Sebenarnya kelas ni memang kekal ada. Walaupun bukan masa matematik pun,
ada je kelas ni dekat link yang Google Classroom tu. Dalam Google Classroom tu memang ada link dia. Kalau sekiranya saya tak bagi link pun, awak rasa nak masuk dalam kelas kita, nak bincang pasal matematik dalam kelas kita dengan kawan-kawan awak boleh masuk je. Masuk je Google Classroom, buka Google Classroom, dekat 5A punya kelas tu ada link untuk Google Meet. Dekat situ boleh masuk je dalam kelas ni. Dalam kelas Google Meet kita ni. Walaupun saya tak ada pun boleh je masuk. Boleh faham semua tak apa yang saya bagi tahu? Faham tak? Faham. Faham Bagus, bagus. Dalam Google Classroom tu memang ada. Okey, saya tunjukkan sekarang. Okey, dah dapat tak yang saya share? Okey. Okey, bila kita buka Google Classroom, katakan awak buka Google Classroom awak kan, akan ada kelas banyak-banyak macam ni. Betul begini? Cari kelas kita. Mana kelas kita? Mana kelas kita? 5A Matematik 2021. Betul kan? Okey. Klik je, kita keluar. Ini adalah kelas kita dalam Google Classroom. Betul? Untuk kita masuk, ada link. Untuk kita masuk Google Meet kita. Ni, kelas Google Meet kita ni. Nampak tak? Meet link. Nampak tak Meet link? Bila-bila masa pun awak nak bincang dengan kawan awak pasal matematik ke, pasal kelas ke, awak boleh masuk je link ni. Masuk link ni, awak akan terus masuk kepada kelas kita ni. Faham tak? Yang ada ramai-ramai kawan kita ni. Boleh faham semua? Boleh. Okey. Boleh faham. Kalau macam tu, yang pasal nak masuk kelas Google Meet itu tu dah tak ada masalah. Kalaupun saya tak bagi link pun, link ni memang ada kat sini. Awak boleh masuk je. Boleh faham? Kalaupun masa tu saya tak buat online kelas pun, tak buat Google Meet pun, awak pun boleh masuk dengan kawan-kawan awak. Boleh. Okey, jom masuk kelas. Awak boleh je masuk ke kelas ni. Masuk je ke kelas tu, boleh je bincang. Kalau saya tak ada pun, boleh je bincang dalam tu. Buat je kerja dalam tu. Kalau perlu WhatsApp saya, WhatsApp saya tanya daripada dalam kelas ni juga. Senang. Baiklah, ini yang saya cakap ni bukan sekarang tau. Lain-lain kali pun, masa-masa bila-bila pun tak kisah. Awak boleh masuk je kelas ni. Memang ada je kelas tu. Saya dah buatkan kat situ, dah jana dekat situ dah. Okey, lepas tu bila sudah masuk kelas kita masing-masing, kita terus pergi kepada kerja kita lah, latihan kita, aktiviti kita yang perlu kita jalankan. Saya dah bagi semalam, ini minggu yang ke-19 minggu yang 17 tu saya silap label, sebenarnya 18 tu. Okey, ini link latihan kendiri M19 ini bermaksud minggu yang ke-19. 5.0 tu bermaksud tajuk yang kelima ya kita, iaitu ukuran dan juga sukatan. Okey, boleh nampak semua tak ni? Okey, boleh sebenarnya awak pun ada, cuma saya bacakan di sini. Oh, bagus Sudah 7 orang turn in ni, walaupun saya bagi malam tadi. Ni buat pukul berapa ni? Pukul berapa buat ni? Saya buat pagi tadi. Saya buat pagi tadi. Wah, Saya buat pagi tadi. Maknanya saya buat tadi. Bagus. Pagi-pagi lagi Ya. Kelas ni pukul 7.30, maknanya awak bangun pukul 5.30. Oh, bagus. Macam itulah cara kita belajar kan. Tak adalah beban sangat pun sampai nak berangkat nak buat benda tu, tak adalah sampai macam tu. Senang je pun. Razik, senang tak Razik? Senang. Bukannya masalah apa pun, bukannya pengorbanan besar sangat pun nak bangun pagi tu kan. Biasa-biasa je, ramai orang yang bangun pagi macam tu pun. Okey, bagus. Jadi maknanya bukan satu beban besar. Tak percaya, tanya Razik. Dia senang je bangun, tak adalah rasa susah sangat pun. Cubalah orang lain yang perlu tu Okey, kita teruskan kepada yang kerja kita lah. Kerja dalam PDPR kita, aktiviti kita daripada bidang yang kedua iaitu sukatan dan geometri. Okey, nampak semua Ini dalam kelas kita masing-masing ada tau. Tajuknya ukuran dan juga sukatan. Dalam ukuran dan sukatan tu sekarang ni kita pecahkan dah 3 tahun dah. Dulu asing-asing tajuk jisim, tajuk lain-lain asing kan. Sekarang ni dikira sebagai satu tajuk ukuran dan sukatan je semua. Jisim panjang, itu semua dalam satu tajuk. Tapi sekarang ni kita pecahkan kepada SP Standard Pembelajaran 5.2 jisim. Okey. Untuk tajuk jisim,
Kemahiran kita adalah menukar jisim dan juga menambah dan menolak. Okey, ada tiga makan dengan asas yang kita nak laksanakan. Sebenarnya ini adalah lebih kurang saja. Kita boleh gunakan sebagai dalam satu masa je. Kalau kita PDP biasa, kita gunakan ini tiga kandungan asas ni kita buat dalam satu masa je kan. Mula tukar unit sebab ini sekejap je belajar tukar unit ni kan. Sebabnya nanti saya bagi tahu awak dia tukar unit pun sama juga dengan yang kita belajar tajuk lain sebelum ni. Kita gunakan escalator juga. Tapi untuk jisim ni escalator dia sikit je lah. Sebab apa sikit? Kejap lagi kita tahu Baik, objektif pun samalah. Bila kita dah belajar ni, objektif kita awak nak apa yang awak nak belajar hari ni adalah apa yang awak perlu pandai selepas kita belajar kelas hari ni adalah awak tahu tukar unit jisim. Saya bagi tahu sekarang lah, gram kepada kilogram dan juga kilogram kepada gram. Dia ada dua tu je, gram dan juga kilogram je. Jangan risau, kita punya escalator tak banyak kan. Lepas dah tukar tu boleh tolak dan juga boleh tambah. Itu selesai. Itu saja yang perlu kita belajar ini, yang perlu kita tahu. Itu saja yang awak akan pandai selepas kita belajar sekarang. Boleh bagi tahu saya awak akan pandai apa selepas dah belajar sekarang? Bagi tahu saya sekarang. Siapa boleh bagi tahu selepas kita habis belajar sekarang awak pandai apa? Apa yang awak dah pandai pada masa tu? Matematik. Memanglah matematik. Tapi apa yang awak akan pandai? Tukar unit, tambah, tolak. Berapa ni? 3. 3. Tukar unit, tambah, tolak. Ingat. Sekarang kita kena pandai 3 ni selepas kita dah habis belajar. Okey, nak belajarnya aktiviti yang saya dah pun sediakan. Wah, Hazirah. Hazirah dah siap lah. Mana Hazirah? Ada tak Hazirah sini Mana Hazirah? Ada tak Hazirah? Ada tuan dia. Hazirah dah siap. Bagus. Ramai yang dah siap ni tapi tak tulis kat sini. Bagus. Tulis kat sini lagi bagus. Maknanya kalau awak tulis kat sini kan, awak tahu tak? Awak tulis kat sini, yang awak tulis ni akan kekal ada sampai tahun depan pun ada. Maknanya nanti sampai bila awak pergi sekolah menengah pun nanti awak buka balik kelas ni, awak tengok ni ada ni awak buat ni. Sekarang ni dia yesterday lah, nanti awak dah buka lama-lama dia keluar dah tarikh ni kan. Jadi ini memori, awak boleh tulis awak dah siap, bila awak dah siap kan. Bagus. Baiklah, kita kejap teruskan kepada Google Meet kita dan Google Form kita. Ini dalam Google Classroom. Dalam Google Classroom ni arahan dia ada pada Google Classroom. Dalam Google Classroom saya sediakan Google Meet. Klik je Google Meet akan keluar pula Google Meet-nya. Google Meet ni adalah daripada Google Classroom tadi. Jadi saya boleh je nak bagi link ni kepada awak tapi arahan untuk ni tak ada lah. Kan? Sebab itu saya suruh awak masuk melalui Google Classroom satu persatu, step by step. Masuk Google Classroom, baca dulu arahan, baru tekan Google Meet, baru tekan Google Form, keluarlah Google Form ni. Ini adalah Google Form untuk latihan kita. Saya bina untuk awak ni. Jadi awak kena faham flow dia, arahan dia, baru awak boleh jawab soalan. Jawab soalan seperti biasa je lah kan. Cuma kita nak tahu dalam arahan tadi saya suruh buat apa. Ada lagi tadi, bila awak dah habis jawab, awak tekan turn in. Bila dah tekan turn in nanti awak akan dapat sijil. Ni dalam ni semua saya dah tulis ni. Sila print dan simpan sijil. Tak, saya tanya Hazirah. Hazirah dah dapat sijil tak? Dah. Sijil kat mana Hazirah? Dekat Gmail. Sijil ada dekat Gmail. Ini patutnya awak belum lumba ni nak simpan sijil ni. Jadi 1, 2, 3, patutnya awak semua awak ada sijil kan. Nanti awak tengok, saya dah ada 8 sijil, saya dah ada 7 sijil. Orang ni yang baru ada 2 sijil. Sebab sijil ni tak boleh buat sendiri. Saya pun tak boleh buat untuk awak sijil tu. Kan? Tanya Hazirah, dari mana datang sijil tu? Bukan saya hantar tau. Saya tak boleh buat. Kalau awak nak nanti last nanti awak tak buat, tak ada sijil, saya tak boleh buat. Okey, bila kita jawab lah. Tapi sekarang kita bincangkan.
Google Form yang saya sudah buat ni, yang pertama sekali langkah kita seperti biasalah, tuliskan nama, lepas tu masukkan kelas 5A. Ni saya buat banyak-banyak sampai kelas 5F teruslah sebab kalaupun bahan ini nak dikongsi kepada kelas-kelas lain pun, saya akan dapat analisa yang berbeza. Jadi tak adalah yang orang lain jawab tu masuk dalam kelas analisa 5A juga kan. Itu tujuan saya buat kelas ni. Jadi kalau orang tu murid tu dalam kelas 5B, maka dia pergi analisa 5B lah. Mesti dia pergi 5C lah. Jadi tak campur dengan analisa kelas 5A. Boleh faham? Itu saya buat ni. Kalau kita nak kongsikan, awak nak bagi pun boleh. Awak bagi je link ni kepada kawan-kawan awak yang lain tu pun boleh. Dia kelas-kelas lain boleh. Saudara-saudara awak pun boleh bagi je kan. Kalau tak boleh masuk, bagi tahu saya, nanti saya accept. Okey. Soalan nombor 1. Ready? Saya rasa kita dah kena bincang lah sekarang ni kan. Nombor 1. Okey, nombor 1 begini. Nak kena tukarkan dah ni. Okey, kalau nak tukarkan ni, kita pergi kepada, saya bawa kepada tempat yang kita boleh tukar tu lah kan. Kita boleh conteng, bukan boleh tukar, situ pun boleh tukar sebenarnya, tapi kita nak conteng. Macam mana tadi yang saya cakap, apa tadi yang saya cakap tadi? Saya cakap tadi adalah escalator. Boleh tak buat escalator dulu? Di dalam tajuk jisim ni hanya ada 2 unit, iaitu G dan juga kg. Apa dia G? Apa tahu? G dan juga kg. Okey. G ialah untuk gram, kg ialah untuk apa? Kilogram. Okey, sekejap saya cari. Kita cari ni dulu. Arrow kan? Kita cari arrow dulu. Kita buat, tak apa, pelan-pelan. Bagi seronok-seronok kita buat. Kita cari arrow yang boleh jadi escalator. Nak arrow yang cantik sikit ni. Nak arrow yang bengkok-bengkok sikit. Ni. Arrow ni bengkok tau. Arrow ni kena bengkok. Bengkok. Okey, cuba tengok dulu. Boleh tak kita buat? Okey, boleh kita buat. Boleh ke tak kita buat Kita bagi usaha sikit lah kan. Awak nanti boleh buat. Ini untuk kalau nak naik atas. Betul ke kan macam ni Salah je. Salah, nak naik atas sebelah sini kan. Betul tak? Nak turun bawah kita buat belah sini. Eskalator begini, eskalator kita. Bawah belah kanan. Kan? Bawah belah kanan kan? Bawah belah kanan. Tetapi kat tengah-tengah ni nombor berapa? Tahu tak? Nombornya adalah 1,000. Kenapa saya letak 1,000? Kenapa? Cuba fikir sekejap. Kenapa saya letak 1,000? Suka-suka je letak 1,000. Sebab 1,000 gram. Sebabnya ini dalam sistem metrik. Ini dinamakan sebagai sistem metrik lah. Gram dan juga kilogram ini adalah unit di dalam sistem metrik. Dalam sistem metriknya mengatakan 1 kilogram adalah bersamaan dengan 1,000 gram. Bermakna sebarang perubahan mesti melalui nombor 1,000. Jelas. Jadi untuk turun sebelah sini, operasi apa kalau turun? Operasi apa? Satu lagi saya kena sekejap kita simpan dulu file ni, kita simpan dulu. Saya simpan dulu. Okey, kita simpan dulu Simpan dulu dalam
minggu ke-19 LK19 kita. Okey. Simpan je dalam LK19. Okey, saya nak pinjam tadi, saya cakap tadi nak pinjam tanda bahagi sebab dekat keyboard saya tak ada operasi, dia tak ada tanda bahagi. Macam mana? Macam mana nak pinjam? Ini dia pinjam daripada Word, kan? Pinjam daripada Word. Okay, saya cuba pergi letak sini. Okey. Baru dapat operasi bahagi. Okey. Operasi bahagi. Kita bagi dia, kasih dia warna hijau jugalah, kan? Lepas tu kalau yang nak naik ni, operasi apa? Operasi darab. Sah lah operasi darab. Kita dah banyak ni buat ni. Ni. Okey, yang ini yang eskalator ni seboleh-bolehnya awak buat dalam buku CV 10 atau 20 kali. Tapi saya percaya awak buat 10 kali pun awak dah dapat dah ni, kan? Awak buat 10 kali pun awak dah dapat dah ni. Okay, saya pun. Okey, awak nak tak eskalator ni? Nak. Nanti kalau saya bagi. Awak nak eskalator ni, awak nak kat mana? Kat WhatsApp ke? Awak nak kat WhatsApp? Saya tak ada WhatsApp sebab telefon baru. Amboi, telefon baru? Tak apa. Nanti cikgu awak masukkan juga. Ni, saya letak dalam Google Classroom boleh? Boleh ambil tak dalam Google Classroom? Boleh Okey. Awak nak ambil daripada Google Classroom. Okey, tengok Okey, sekejap dulu Kalau saya bagi macam ni awak tak boleh baca. Saya tulis dulu. Escalator. Saya akan letak dalam folder yang tadi lah, kan? Saya takut nanti awak tak jumpa cari je. Saya letak dalam Google Classroom awak masing-masing, senang. Escalator. Rasanya ada dah tu. Sekejap tengok eskalator. Okey. Ini saya bagi awak Saya bagi awak dalam nak dalam apa? Mula-mula bagi dalam WhatsApp dulu. Mana dah 5E ni? Okey kan. Saya dah letak dalam WhatsApp 5A. Nanti awak ambil Yang dulu Google Classroom tu nanti saya letak lah. Okey, kita gunakan dulu eskalator ni untuk jawab soalan kita. Perhatikan. Ini eskalator kita tukarkan 3.75 kg kepada unit gram. Bila kita dah ada eskalator kita tu senang lah, kan? Sekarang kita nak tukar apa ni? Kilogram kepada gram. Kilogram kepada gram, bagi tahu saya buat apa? Kilogram kepada gram. Kena jarak. Kilogram kepada gram, arrow-nya sebelah kiri iaitu nak naik atas. Daripada bawah naik atas, arrow-nya belah kiri iaitu darab 1000. Tulis saja darab 1000. Okey, boleh tulis darab 1000? Tak boleh kan? Tulis saja darab 1000.
Itu saja yang awak kena tulis. Lepas tu takkan macam tu je cikgu. Iyalah, macam tu je. Cuma ambillah nombor yang kita nak darab tu. Nombor yang kita nak darab tu ialah nombor 3.75. 3.75 darabkan dengan 1000. Dah dapat ayat matematik macam ni kan. Bila dah dapat ayat matematik ni, faham tak kenapa 3.75 darab 1000 ni? Darab 1000 ialah sebab kita nak tukar kepada unit gram. Kilogram nak tukar kepada unit gram. Eskalator kata darab 1000. Okey, jadi kalau kita darab 1000, eskalator kata darab 1000 kan. Okey, darab 1000. Kita tulis darab 1000. Kenapa 3.75 kat sini? Sebab nombor yang kita nak tukar itu adalah nombor 3.75 kat atas. Boleh faham semua? Faham tak? Boleh tak? Kenapa? Ni yang pentingnya ayat matematik ni. Yang penting kalau awak dah dapat ayat matematik ni, awak dapatlah jawapan. Kenapa 3.75? Awak tahu tak semua? Sebab soalannya tukarkan 3.75 kilogram kepada unit gram. 3.75 yang nak tukar. Maka dalam ayat matematik kita letak 3.75 lah. Boleh faham? Kenapa darab 1000? Sebab eskalator kata kilogram kepada gram, kita kena darab 1000. Jelas semua Okey, bila dah dapat macam ni, bila dah dapat macam ni, ada dalam kepala kita dapat macam ni kan? Dapat semua? Dapat semua ni? Dapat semua? Boleh faham Okey, barulah kita pergi kepada kaedah kira cepat. Kira cepat operasi darab. Kita potong kosong. Ada berapa sifar yang kita nak potong ni? 1. Okey, nampak tak ni yang saya potong ni? 2. Betul? Lagi 3. Panjang pula. Okey, 3. Kalau kita potong 3 sifar. Okey, 3 sifar kita potong. Titik perpuluhan ini kena bergerak 3 kali. Kalau operasi darab, ini adalah operasi darab kan? Kalau operasi darab, titik perpuluhan kena bergerak ke mana? Kanan. Mestilah ke kanan. Pandai, bagus. Ke kanan. Berapa kali dah? 1, 2, 3. 3 kali. Jadi belakang nombor ni akan jadi berapa? 3,750. Nombor ni titik tu sudah tidak ada lagi di situ, betul? Belakang ni akan ada kosong sebab ni tempat kosong ni tempat tak ada nombor, kita tambahkan kosong dekat sini, betul? Sebab itu dia jadi 375 kosong. 1000 ni dia punya kosong sudah tak ada sebabnya kita dah potong tadi 330. Betul macam tu? Jadi sekarang ni titik ni ada di belakang sekali lah sebab kita dah alih titik ni belakang sekali tadi ni, betul? Boleh dapat macam ni? Boleh tak? Sekarang boleh dapat tak? 3750 darab 1 semua boleh dapat tak? Boleh. Boleh dapat Semua boleh dapat Boleh dapat? Siapa boleh dapat? Angkat tangan. Angkat tangan. Okey, bagus. Okey. Yang pentingnya begitu. Bila dah dapat macam ni, dah dapat 3750, 3750 darabkan dengan 1. Titik dekat belakang ni tak tulis pun tak apa kan, sebab semua nombor pada titik belakang, cuma tak ditulis saja kan. Jadi 3750 titik tak payah tulis. Jadi 3750 darab dengan 1. Bila darab dengan 1, apa nombor pun bila darab dengan 1 sama dengan tak darab lah juga. 5 darab 1, 5 juga. 6 darab 1, 6 juga. 10 darab 1, 10 juga. Jadi 3750 darab 1, 3750 juga. Jawapannya adalah 3750 sahaja. Ada tak 3750? Ada tak? Jawapan kita ialah C. Siapa dapat C? Saya. Dapat C tak? Siapa? Saya. Okey, bagus. Angkat tangan, raise hand. Siapa dapat C? Bagus. Bagus. Okey, yang kedua. Cuba perhatikan soalan nombor 2. Apa pula nombor 2 ni? Tapi sebenarnya kalau kita dah reti eskalator tadi, kita dah reti guna eskalator tadi, maknanya kita pun tak ada masalah ni nak guna ni kan. Nak jawab ni semua ni. Nyatakan jawapan dalam perpuluhan apabila dalam perpuluhan apabila 3510 3510 gram ditukarkan kepada kilogram. Ini gram kepada kilogram, pejam mata dah dapat dah ni gram kepada kilogram. Dia suruh buat apa gram kepada kilogram? Tengok eskalator kita sekali lagi. Dapat eskalator tu tak? Gram kepada kilogram. Gram kepada kilogram. Buat apa ni?
Bahagi 1000. Bahagi 1000. Gram kepada kilogram bahagi 1000. Dah tulis kat eskalator tu. Okey, kalau bahagi 1000 awak letak saja dulu bahagi 1000. Alamak, tak ada pula. Operasi bahagi tadi kena pinjam. Ada lagi tak? Alahai. Okey, nasib baik ada lagi. Tak apa. Okey, dia kecil sangat ni bahagi ni. Bahagi 1000. Ya, tulisan pula lari dah. Okey. Bahagi 1000. Nombor berapa yang nak dibahagi 1000 tadi tu? Ha? Nombor berapa? Nak bahagi 1000 ni? 351 kosong lah. 3510 dalam soalan, dalam ayat matematik kita pun 3510 je lah, ambil letak sini. Jadi 3510 bahagikan dengan 1000. Dapat tak 3510 bahagi 1000 ni? Kenapa bahagi 1000 lah? Sebab gram kepada kilogram. Gram kepada kilogram kena bahagi 1000. Sebab itulah kita tulis bahagi 1000. Mana tahu bahagi 1000 lah? Tengok eskalator kita bahagi 1000. Gram kepada kilogram, daripada atas ke bawah bahagi, operasi bahagi sebab kita gunakan laluan sebelah kanan kita ni kan, bahagi 1000. Sebab itu kita tulis bahagi 1000. Kenapa 3510? Sebab dalam soalannya adalah 3510 gram. Jelas semua? Jelas tak? Jelas. Siapa yang jelas? Jelas semua? Raise hand. Siapa yang jelas? Siapa yang jelas? Siapa yang tak jelas terus tanya Siapa yang tak jelas terus tanya. Saya rasa siapa yang duduk kat depan kelas tu? Kenapa tak bunyi? Kenapa tak nampak pun? Selalu cakap banyak tu. Siapa tu? Al-Malik. Mana Al-Malik? Ada ke tak ada ni Malik ni? Ada. Mana Malik? Tak ada. Mana Malik ni? Buka kamera sikit. Malik ni yang Mana? Oh, tu Malik maknanya dekat rumah tak adalah cakap banyak sangat kan? Buka kamera Malik ni. Saya lama tak tengok Malik ni. Kenapa gelap Malik? Tak nampak pun. Gitu. Okey, ada. Okey. Sekejap Habis bateri, saya pasang bateri dah. Bagus Malik masuk kelas. Bagus. Semua orang pun kena masuk kelas. Okey. Lepas tu kita teruskan lah. 3510. Ingat sini 3510 bahagikan dengan 1000 pun kita gunakan kaedah kira cepat juga. Kaedah kira cepat seperti biasa, seperti tadi juga kita potong kosong. 1, 2, 3 sifar yang kita potong ni. 3 sifar yang kita potong. Tapi macam mana ni? Titik perpuluhan tak ada pun pada 3510. Kat mana titik perpuluhan dia sebenarnya? kat belakang. Kalau yang tak ada tu sebenarnya titik perpuluhan dia ada di belakang. Okey, bila ada di belakang, bila kita dah potong 3 sifar titik perpuluhan ini operasi bahagi tau. Bukan macam tadi operasi darab. Bahagi, kalau kita potong kosong 3 kali, dia kena bergerak ke kiri. Sebab dia bahagi. Okey, sekejap Aduh, silap pula guna tanda ni. Okey. 1 pen saya ambil awal. Ini 15:34. Mari lagi 14. Macam mana? Ni. 1. Alahai. Kenapa ni tak jadi? Sekejap Rasa pen saya habis dah awak ni. 1, 2, 3. 3 kali cukup sebab kita potong dari 3 sifar kan. Jadi 3 kali lah. Kalau alih 3 kali ke kiri, maka nombor ni akan jadi berapa? Nombor ni akan jadi berapa? 51. Titik perpuluhan bukan duduk dekat belakang lagi dah. Titik perpuluhan duduk dekat antara 3 dengan 5 ni. Sebab kita dah alih dah 3 kali ke kiri ni. Betul?
Okey, lepas tu kosong selepas titik perpuluhan ini tidak bernilai lagi dah. Jadi kita pun buang. Betul? 1000 ni tak ada 1000 lagi dah sebab tiga-tiga sifar tadi kita dah potong. Tinggal lagi satu saja. Betul? Okey, sekarang betul. Dapat macam ni. 3.51 bahagi 1 ni dapat. Dapat. Kenapa 3.51? Sebab 3510 kita alihkan titik perpuluhan dia 3 kali ke kiri, maka dia jadi 3.51. Kenapa 1? Sebab 1000 tadi kita dah potong 3 sifar, maka tinggal lagi 1 sahaja. Okey. Lepas itu seperti juga sebelum-sebelum ni, bila bahagikan dengan 1, 5 bahagi 1 pun 5 bahagi 1 pun berapa dah? 5 bahagi 1 pun 5 kan? 6 bahagi 1 pun 6. 10 bahagi 1 pun 10. Apa-apa bahagi 1 tidak berubah. Jadi kita pun ambil saja 3.51 kalau bahagi dengan 1, maka jawapannya ialah 3.51 sahaja kan. Bahagi 1 ni tidak ada, tidak payah tulis lagi bahagi. Tidak payah tulis lagi bahagi 1. Jadi 3.51 ni sebagai 3.51 sahaja. Bahagi 1 tak payah tulis. Jadi terus dapat jawapan. 3.51 ada tak? 3.51 jawapannya ialah apa tu jawapan dia tu? A saja. Jadi kita tandakan A. Dapat tak? Dapat. Okey. Perhatikan nombor 3 dengan 4 pula Ready? Okey, ready 3 dan 4. Perhatikan sekarang 3 dan 4 pula. Okey, kita masih lagi menggunakan eskalator yang sama tau. Ingat eskalator kita tetap sama. Okay. Cuma sekarang ini soalan lah tak sama kan. Ni bukan 3 itu nombor soalan tau. 2/5. Sorry lah, dalam Google Form ni dia tak boleh tulis pecahan macam biasa 2/5, tapi tak apa, nanti kita tukarkan kepada bentuk yang biasa kita jawab. 2/5 kilogram sama dengan berapa gram. Okey. Yang penting sekarang ni kita tahu kilogram kepada gram nak buat apa. Tengok eskalator kita, kilogram kepada gram buat apa? Bagi tahu saya. Ada tak eskalator tu? Ada. Okey, kilogram kepada gram buat apa? Darab 1000. Darab 1000. Bagus. Semua nampak tak? Darab 1000. Jelas kat sini. Kilogram kepada gram darab 1000. Kita pun pergi tulis saja dekat soalan kita. Tulis apa? Darab 1000 kan? Tulis darab 1000 je lah. Eskalator kata darab 1000. Cumanya sekarang ini darab 1000 memang darab 1000 lah. Tapi yang nak di darab 1000 itu adalah 2/5. Macam mana kalau 2/5? Tak apa, tulis saja 2/5 kan? Okey, kita tulis 2/5. 2/5. Tanda pecahannya, kita letakkan dulu tanda pecahan. 2/5. Okey, boleh gitu 2/5. Boleh nampak tak? Boleh. Garisan saya tu kecil sikit tapi tak apalah. Yang penting 2/5 ni kita kena faham. 2/5 darabkan dengan 1000. 1000 ni kita boleh juga letakkan dia sebagai 1000 per 1 saja supaya dia pun menjadi pecahan juga. Kenapa kita nak jadikan dia pecahan juga? Sebab supaya kita senang nak darabkan pecahan sama dengan pecahan. Boleh faham? Baik, sebelum kita darab, dia sebenarnya darab pecahan ni atas darab atas, bawah darab bawah je, senang je. Tak payah fikir-fikir sama-sama kaki apa semua kan. Ini darab atas, bawah darab bawah. Tapi sebelum kita darab tu kita tengoklah dulu mana yang boleh kita pancung. Ada tak nombor-nombor yang kita boleh potong? 5 dengan 1000 sebenarnya boleh, tapi mungkin awak rasa besar sangat. Jadi awak fikirkan 5 dengan 10 je. Ada dalam CV apa 5 dengan 10 ni? CV yang sama. Ada tak? Ada. Mestilah ada. Dalam CV berapa? 5. CV 5. Okey, 10 pun ada dalam CV 5. 5 pun memang ada dalam CV 5. 5 darab berapa nak jadi 5? 2. 5 darab berapa nak jadi 5? 5 darab 1 je kan. Jadilah 5 dia kan. Terus dia jadi 1. Tempat 5 tu nanti awak potong, awak tulis jadi 1. Tempat 10 ni, potong saja 10 ni. Okey, tempat 10 ni 5 darab berapa nak jadi 10? 2.
2. 5 darab 2. Jadi tempat 10 tu potong gantikan dengan nombor 2. Okey, bagi tahu saya sekarang pecahan kita jadi apa? Pecahan yang pertama jadi 2/1. Dah tak ada dah 5 tu, kita dah potong, kita buat 1 tadi. Jadi pecahan yang pertama dah jadi 2/1, betul? Okey. Darabkan dengan pecahan yang kedua ni jadi berapa sekarang? Tempat 10 tu potong jadi dia 2. Tetapi kosong 2 biji belakang tu belum potong. Jadi lah dia nombor 200. Boleh faham? Per berapa ni 200 ni? Per 1. 1 tidak berubah. Kalau tadi 1, sekarang pun 1 juga. Jadi sekarang kita dapat ayat matematik yang baru, pecahan yang baru, 2/1 darab 200/1. Okey, kenapa 2/1? Fikir balik, kenapa 2/1? Asalnya tadi dia 2/5, tapi kenapa jadi 2/1? Sebab 5 tu kita potong dengan sifir 5. 5 darab 1 ialah 5. Jadi tempat 5 kita potong gantikan dengan 1. Sebab itulah jadi 2/1, betul? Kenapa 200/1? Kenapa 200/1? Sebab tadi 1000 tu 1000/1. Siapa cakap tadi? Sebab apa? 1000/1 kan, kita potong 10 yang kat depan itu dengan sifir 5. 5 kena sifir yang sama dengan yang bawah tadi. Okey, 5 darab 2 jadi 10. Jadi tempat 10 tu dah jadi 2. Sifar-sifar 2 biji belakang tak berubah. Yang kita potong ialah 10 saja. Sifar-sifar tu masih ada. 10 tu gantikan dengan 2. Jadi tempat 10 jadi 2. Tempat sifar-sifar masih lagi sifar-sifar. Jadi 200. Jadi sekarang kita dah dapat 2/1 darab 200/1. Bila macam ni senang sajalah. Pengangka darab pengangka, iaitu atas darab atas ni, penyebut darab penyebut, bawah darab bawah. Jadi 2 darab 200, semua orang pun tahulah 2 darab 2 berapa? Murid-murid 2 darab 2? 4 saja. Okey, sifar 2 biji tak berubah. Jadi 400. Perkan dengan 1 darab 1 berapa murid-murid? 1. Sah-sahlah 1 saja. Jadi 400/1, apa pun kalau per 1 ataupun per 1 ni maksud dia bahagi 1 lah kan. Bahagi 1, maka jawapannya tidak berubah. Kekal dengan 400. Okey, 400 ada? Jawapannya ialah, apa tu 400 tu? D saja. Tandakan saja D. Boleh macam tu? Boleh. Okey, nombor 4 pula. Nyatakan jawapan dalam pecahan. Ini nak dalam pecahan tau. Ingat apabila, sorry. Nak dalam pecahan tapi jawapan saya bagi dalam perpuluhan. Ini salah soalan. Nyatakan jawapan dalam perpuluhan lah. Apabila 5 kilogram, 125 gram ditukarkan kepada kilogram. Nak tukar kepada kilogram, yang ni ada 2. Nak tukar kepada kilogram, kita kena ingat gram kepada kilogram buat apa? Gram kepada kilogram buat apa dah? Sekali lagi kita kata apa? Gram kepada kilogram adalah bahagi 1000, betul? Bahagi 1000 kan? Okey, kita tulis saja bahagi 1000, tak payah pening-pening kepala. Tulis saja bahagi 1000. Alamak, bahagi kita dah hilang. Ada lagi tak? Ada dah. Okey. Kita cari semula tanda bahagi kita. Pinjam sini sekejap lah. Kan? Okey. Ada dalam ni tak boleh tahan sebahagi ya. Okey, bahagi 1000. Ini saja bahagi 1000 begitu. Nombor berapa yang nak bahagi 1000 ni? Cuba tengok betul. Nombor berapa yang kita nak bahagikan dengan 1000? 5 kilogram 125 gram. Okey, tulislah yang nak dibahagi 1000 ni adalah 125 sahaja. Kenapa? Sebab 5 tu dah tukar jadi kg. Bukan tak tukar. 5 ni memang tak payah tukar lah sebab dia memang dah kg. Betul tak? Kan? 5 ni, bukan. 5 tu, macam mana? 5 tu, dia memang dah kg. Tukarkan kepada kg. Nak tukar kepada kg macam mana? 5 tu memang dah kg. Betul ke tak betul? Jadi 5 tu tak payah tukar lah. 5 tu duduk diam-diam. 5
5 kg tu duduk diam-diam. Tak payah ubah dia. Kan, kita tak payah ubah dia. 5 kg tu kita tak payah ubah. Biar dia kat situ. 125 bahagi dengan 1000 ni adalah untuk 125 gram sahaja. Jelas tak kat tu? Jelas tak? Jelas. Jelas tak? Jelas tak semua? Angkat tangan siapa yang jelas? Angkat tangan siapa yang jelas? Okey, bagus. Okey. Kenapa 125? Sebab 125 yang kita nak tukar. Kenapa bahagi 1000? Sebab gram kepada kilogram, eskalator kata bahagi 1000. Jadi maknanya 125 bahagi 1000 ni lah tukar yang gram ni je. Okey. Seperti biasa 125 bahagi 1000 titik perpuluhan 125 adalah di belakang sekali. Potong 3 sifar. Okey. 1, 2, 3. Okey, dah potong 3 sifar. Titik perpuluhan pun kena alih lah. Berapa kali? 1, 2, 3 kali. Sebab potong 3 kali, kenapa ke kiri? Sebab operasi bahagi memang kena ke kiri. Bila titik perpuluhan alih ke kiri, maka nombor 125 itu akan jadi berapa? 125 itu akan jadi berapa? Dia tak jadi 125 perpuluhan dah. Titik perpuluhan tu dah tak ada dah dekat situ. Titik perpuluhan itu akan jadi ada dekat depan sekali. Ni kita dah alih 3 kali. 1, 2, 3. Titik perpuluhan dah pergi ada dekat depan sekali dah. Nombor 1000 bukan 1000 lagi dah. Sebab kita dah potong 3 sifar tu, maka sifar ni dah tak ada lagi dah. Maka tinggal 1 sahaja. Boleh macam ni? Boleh macam ni? Kenapa titik perpuluhan 125? Kenapa titik perpuluhan 125? Sebab titik yang dialih 3 kali daripada belakang tadi menjadi di depan. Kenapa 1? Sebab 1000 tadi kita dah potong 3 sifar, maka dia tinggal 1 sahaja. Apa-apa nombor, apa-apa jenis nombor sekalipun bila bahagi dengan 1, maka dia tidak mengubah nilai itu. Kalau perpuluhan 125 bahagi 1, maka jawapan kita ialah perpuluhan 125 sahaja. Boleh faham? Okey, bila perpuluhan 125 ini jawapan kita, ambillah nilai yang dalam poket kita tadi. Mana nilai dalam poket kita tadi? Ini 125 ni yang kita baru dapat kan. Yang dalam poket tadi adalah 5 kilogram ni. 5 kilogram ni ambillah. Sekarang tak payah tulis kilogram lagi, tak apa dah. Sebab dua-duanya memang sudah pun kilogram. Sebab apa? Sebab yang tu kita dah tukar kepada kilogram. Sebab tu dia jadi 125 tu. Ambil 5 yang kita baru dapat tu letak ke depan. Jadi 5.125. Ada tak 5.125? Ada. 5.125. Jawapan kita ialah B sahaja. Kenapa lah 5.125? Kenapa 5? Sebab 5 kilogram yang kita tak tukar tadi dalam soalan pun 5 kilogram ni. Betul tak dalam soalan 5 kilogram? Kenapa perpuluhan 125? Perpuluhan 125 adalah perpuluhan 125 berpunca daripada perpuluhan 125 bahagi 1. Jadi bahagi 1 kita tak tulis, sebab tu jadi 1.125. Kenapa perpuluhan 125 bahagi 1? Sebab perpuluhan 125 ni berpunca daripada 125 yang kita alih titik 3 kali ke kiri. Kenapa sini 1? Sebab daripada 1000 ni kita potong kosong dia 3 biji, maka dia tinggal lagi 1. Boleh faham? Okey, jelas. Yang ke berapa dah jawapan kita tadi? 5.125, betul tak? Siapa yang betul ni? Siapa yang betul? Siapa yang betul? Siapa yang betul tu? Okey, siapa yang betul boleh minum dulu. Siapa tadi ya? Malik minum Malik. Mana Malik? Balik kampung. Mana boleh naik kapal terbang sekarang, nak balik Sabah. Kan? Tak ada dah Malik, keluar dah. Aduh. Baru nak suruh minum dah keluar dah. Tak ada dah. Mana Malik? Malik mana? Ada dah? Al-Malik. Mana Al-Malik ni? Buka kamera lah Al-Malik. Saya nak belanja awak minum ni. Pemalu apa yang Al-Malik kat rumah ya? Okey. Sekarang nombor berapa? Nombor 5 kan? Nombor 5. Nombor 5 ada makcik ni. Sebenarnya awak
siapa yang rasa dia pernah tengok gambar ni? Tengok. Angkat tangan, siapa yang rasa dia pernah tengok gambar ni? Okey, angkat tangan lah. Siapa yang pernah tengok gambar ni, saya nak tanya. Bagus. Okey, bagus. Okey. Kat mana awak tengok ni? Kat mana awak tengok gambar ni? Beritahulah, kat mana awak tengok gambar ni? Ada makcik ni, ada buah-buah depan dia. Alamak, tak tahu. Cakaplah, kat mana awak tengok gambar ni? Orang yang pernah tengok tu. Orang yang pernah tengok. Mana siapa yang pernah tengok? Cepat sikit. Siapa ni? Cik ni siapa ni? Ashraf Asyari. Oh. Tengok kat mana? Pernah tengok kat mana? Pasar. Dekat pasar. Dekat pasar? Aduh, kecewanya. Sebenarnya ini saya ambil dalam buku teks. Faham? Saya ambil dalam buku teks. Maknanya sepatutnya memang benda ni tak heran lah. Benda ni memang ada dalam buku teks. Buku teks ni sepatutnya buku yang awak selalu buka, tengok, buat, kan? Begitu. Inilah gambar yang saya ambil dalam buku teks. Okey. Raja 5 menunjukkan buah-buahan untuk membuat rojak buah. Okey, ini ada nenas, ada mangga, ada apa ni, sengkuang. Lepas tu ada timun. Okey. Soalan 5 hingga 7 berdasarkan Rajah 5. Perhatikan nombor 5 dengan 6 dulu Okey. Cuba tengok nombor 5 dengan nombor 6. Cuba pergi sana lah nombor 5 dengan nombor 6. Okey, nombor 5 dengan nombor 6 begini soalan dia. Hitungkan jisim dalam kilogram bagi nenas dan timun. Hitungkan jisim dalam kilogram bagi nenas dan timun. Maknanya yang kita kena buat sekarang ini adalah nenas dan timun. Berapa berat dia? Boleh tak ada kita bawa gambar ni pergi sana? Kan? Bawa gambar ni pergi kat sini juga. Kan? Senang sikit kita nak tengok nak apa. Ni dia. Apakah jisim apa dia? Saya tanya. Nenas dan timun. Maknanya operasi apa kita nak buat ni, awak faham? Hitungkan jisim dalam kilogram bagi nenas dan timun. Apa operasi yang awak nak buat? Dalam kita faham soalan. Tahu tak operasi apa yang kita nak buat bila soalannya macam tu? Siapa tahu? Operasi tambah je lah. Kan? Tambah je lah. Jisim nenas berapa, jisim timun berapa. Tengok dekat gambar jisim timun, nenas dan timun. Tengok nenas dulu, nenas berapa? Nenas adalah 450 gram. Kita pun tulis sajalah 450 gram. Tulis saja dulu 450 gram. Lepas tu tambahkan dengan timun. Timun pula berapa timun? Mana timun? Hujung sekali timun ialah 0.87 kg. Tambah je lah dengan 0.87 kg. Itu saja yang awak kena tulis. Okey, faham tak ni? Kenapa 450 gram? Kenapa 450 gram? Alamak. Masa dah habis dah. Awak ada kelas lain lagi tak lepas ni? Ada kelas lain tak 8.30? 9. Okey. 9 Betul 9? Ada satu. Ada. Betul. 8.30 ada tak? Pas ni fikir. Fikir buku apa? Pon. Tak ada Google Meet? Ada Google Meet ada? Tak ada. Tak ada tak apa. Tengok sini. 450 gram tambah 0.87 kg. Saya habiskan soalan ni je. Cepat sikit. 450 gram tambah 0.87 kg. Yang kita nak tambah, mesti pastikan unit dia sama. Yang kalau yang ini gram, ini pun sebelah sini pun gram juga. Tetapi kita nak tukar kepada unit sama, perhatikan kepada jawapan. Jawapannya adalah dalam unit ni. Jawapan dia nak dalam unit kilogram, maka semuanya kena tukar kepada unit
kilogram. Yang kena tukar kepada unit kilogram sekarang ini 0.87 tak payah tukar. Yang kena tukar adalah 450 sahaja. 450 gram sahaja. 450 gram kalau nak tukar kepada gram, gram kepada kilogram buat apa? Gram kepada kilogram. Eskalator kata buat apa? Gram kepada kilogram. Gram kepada kilogram kena bahagi 1000. Kita pun tulis bahagi 1000. Saya pinjam dulu operasi bahagi kat sini 450 kena bahagi 1000. Okey, bahagi 1000 titik perpuluhan bagi 450 adalah di belakang sekali. 1000 itu kita potong sifar dia. Ada berapa sifar kita potong? Ada berapa ni? Ada 3 sifar. 3 sifar. Bila 3 sifar kita potong titik perpuluhan itu, kita kena alih 3 kali ke kiri. Sebab operasi bahagi sekali, 2 kali, 3 kali. Bila titik perpuluhan itu dah ada kat depan sekali, maka nombornya akan jadi berapa? Nombornya akan jadi titik perpuluhan ini. Titik perpuluhan itu tak ada dah dekat belakang ni. Titik perpuluhan ini akan berubah pergi jadi duduk dekat depan sekali. 1000 ni tak ada dah, yang ada ialah 1 sahaja. Apa-apa nombor tu bila dah bahagi dengan 1 maka jawapannya tidak berubah. Sama dengan soalan perpuluhan kosong belakang sekali pun tak payah tulis juga. Jadi perpuluhan 4, 5 sahaja yang kita ada. Okey, perpuluhan 45 yang kita baru dapat ini bawa sahaja pergi kepada yang tadi. Ini perpuluhan 45 yang kita baru dapat ini barulah kita tambahkan dengan 0.87 tadi. Okey, ini perpuluhan 45 sebenarnya boleh letak kosong kat depan supaya nombor tu lengkap. Okey. Jadi 0.45 tambah 0.87. Ini tukar saja kepada bentuk lazim seperti biasa saja. 0.45 nak tambahkan dengan 0.47. Okey. Jadi 0.87 ni kita letak di bawah. Tambah 0.87 kita letak di bawah sahaja. Jadi di sini pastikan kedudukan titik perpuluhan adalah betul dalam bentuk lazim. Seperti biasa tambah dalam bentuk lazim seperti kita tambah nombor perpuluhan sebelum ni. Kan? Boleh tambah tak? Betul-betul tak betul-betul. Jangan jadi sengit. Saya takut hati awak silap. Okey. 5 kalau tambah 7 jadi berapa? 12 tulis 2 saja. 1 kumpul semula kan? 1 kumpul semula ke atas. Okey, 1 tambah 4 berapa? 5 tambah 8 5 tambah 8 13 tulis 3 saja. 1 kumpul semula. Jadi 1 tambah sifar 1 saja. Titik perpuluhan jangan lupa letak juga titik perpuluhan. Titik perpuluhan kedudukan dia sama sahaja dengan yang atas, yang jawapan kan. Titik perpuluhan dia sama dengan dalam jawapan. Jadi sekarang kita sudah dapat jawapannya 1.32. Okey, saya jauhkan sikit ni daripada yang tadi. Takut keliru kan. Sinilah. Jadi sekarang kita dah dapat 1.32. Ada 1.32? Apa jawapan kita? 1.32? 1.32 jawapannya ialah A. Boleh tak macam tu? Boleh. Okey, kita punya soalan sudah tamat. Masa sudah habis. Kita akan sambung nantilah lain kali pula. Bila ada matematik esok kan? Esok insya-Allah. Esok tak tahu lagi ada Google Meet atau tidak. Kalau saya rasa saya bagi dulu video yang ni untuk awak buat reference dan buat ulang kaji esok bersama dengan slide-slide perbincangan kita ni semua ni. Nanti saya bagi dulu dekat awak dalam Google Classroom. Nanti awak check balik dalam Google Classroom slide-slide ni semua sambil awak tengok video. Besok awak buat pada masa matematik. Boleh macam tu? Boleh. Baik, saya tamatkan dulu. Okey, ini kelas kita. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang boleh menghadiri kelas dengan baik. Dan saya harap esok beritahu kawan-kawan kita supaya lagi ramai. Okey, sekian saja saya rasa untuk hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.